Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel ya. Hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan Anda apa yang berlaku sekali lagi di dalam Dewan Rakyat berkaitan dengan MP Machang ya, yang begitu ya bersemangat, kononnya berteriak-teriak, kononnya semasa berbahas. Tetapi sahabat semua, kebanyakan apa yang dikatakan itu lebih kepada memberikan serangan, lebih kepada memberi menyerang ya Perdana Menteri ya dan beberapa pimpinan dalam kerajaan. Dan juga kerajaan ya juga mengangkat, juga menunggang ya berkaitan dengan isu ringgit dan sebagainya. Jadi beliau juga mempersoalkan YB Rafizi Ramli. Bagi saya, antara YB Rafizi dan juga MP Machang ini paling hebat daripada YB Rafizi Ramli. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Kerana antara cadangan yang paling hebat pernah diberikan oleh MP Machang ini adalah untuk print duit untuk selesaikan masalah aliran wang rakyat di luar sana. Itulah kehebatan dan kepandaian MP Machang ini. Dan selain itu sahabat semua, dia juga ya membuat berbagai tuduhan yang dikatakan memutarbelitkan kebenaran sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya hari ini YB Amiruddin sekolahkan MP Machang yang begitu sombong, angkuh, lagi bangang, lagi bodoh ini. Jadi mari kita tonton apakah yang dikatakan salah satu yang dikatakan oleh MP Machang ini, sahabat-sahabat semua. Semalam kita dikejutkan dengan memorandum dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya membaca laporan media, Iron Lady kita Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini, Goodyear terpaksa keluar ini, sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Apabila Raja Formula sudah senyap, kita ingat bolehlah cari penyelesaian. Tapi bos dia pula jual formula lain. Kononnya kenaikan cukai tidak membebankan rakyat. Alright sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara kenyataan yang ataupun perbahasan ya yang dibuat oleh orang yang paling bijak dalam negara kita, yaitu MP Machang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan Anda ya bagaimana tuduhan dan juga fitnah ya, berita palsu yang dikongsikan oleh MP Machang ini dijawab oleh YB Amiruddin Sarih, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar dari pihak kerajaan, benarkah apa yang dituduh oleh ahli parlimen daripada Machang ini, daripada Parti Bersatu yang kelihatannya bijak tapi mungkin juga bijaksana, tapi otaknya dilutut. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, memang sebenarnya negara kita berada dalam proses pemulihan dan belum sebenar-betulnya lengkap dan boleh dipulihkan. Saya mengambil pandangan yang disebut oleh Machang dalam beberapa perkara tentang ringgit. Tetapi dalam dua taklimat yang saya hadiri bersama dengan institusi perbankan, secara konsisten institusi perbankan tersebut menganggarkan ringgit boleh mencecah pada angka sekitar 4.4 sehingga 4.2 pada akhir tahun ini. Dan kalau Machang tadi sebutkan tentang angka ringgit mencecah angka tertinggi, daripada tempoh 20 hari bulan sampai hari ini, ringgit terus mencatatkan pengukuhan dan hari ini telah turun kepada $1 Amerika Syarikat kepada RM4.70. Dan ini harus diberikan ruang kepada pihak kerajaan persekutuan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Di samping kita mengekalkan OPR yang masih lagi rendah. Dan hari ini pengumuman OPR masih lagi 3% yang sekaligus mengurangkan kadar inflasi, dan kita berjaya mengurangkan kadar inflasi sebagaimana pengumuman dan rencana yang telah dibuat oleh Menteri Ekonomi. Saya masih ingat pada awal kita ambil alih pada lepas 2022, kadar inflasi kita adalah 5 dan 4%. Dan sekarang di bawah 2% ataupun di bawah 3%. Dan ini merupakan satu pencapaian di samping kita usaha untuk meningkatkan ringgit. Begitu juga apabila disebut tentang Goodyear. Sabar. Nah, saya nak terangkan pasal Goodyear tadi. Saya nak terangkan pasal Goodyear. Sebab disentuh tentang Shah Alam dan disentuh oleh Kuala Lumpur. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar, rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023.
Ohio juga telah Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Michelin and Bridgestone. Gombak. Saya bukan nak tanya. Bukan. Saya tak tidak perlu ulasan. pencerahan. Cuma saya nak bagi tahu maksudnya kenyataan macang tadi tu dia tipu lah tu. Tipu. Sila Tipu. duduk. Saya Tipu. rasa Sila duduk. tak. Dia tak menipu tapi dia memutar balik daripada realiti dan keadaan yang sebenar dengan membuat persepsi yang dibuat untuk memburukkan kerajaan di saat kita ingin mempertahankan dan mempudahkan Minta ekonomi Gombak baca kerajaan. memo daripada Goodyear itu penuh kalau boleh di sini. Memo daripada Goodyear itu sendiri. Dan saya Lebih bacakan jelas laporan penuh daripada Goodyear di peringkat tahunan. Bagaimana mereka menutup dan menyusun kerana mereka kena menyusun balik. Kosnya adalah kos yang tinggi dan kos pekerja-pekerja di negara-negara yang seperti Vietnam dan sebagainya adalah lebih rendah. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menganggap dan kita kena menerima. Bila kita sebut kelulusan pelaburan yang datang tahun 2024 bernilai 329 bilion, dia kata tipu pula. Itu angka yang dikeluarkan oleh Maidah. Itu contoh bagaimana perubahan dan pembaikan telah dilakukan dan ada ruang lain untuk kita lakukan kebaikan. Alim berhormat sekalian, terakhir di 1 minit 39 saat terakhir, saya ingin mengambil peluang ini untuk menyebutkan bahawa kita juga harus bersedia untuk menjecah tahun 2025. Satu perkara penting yang akan berlaku di tahun 2025 ialah Malaysia akan kembali menjadi tuan rumah untuk ASEAN. Selaku hos dan ibu pejabat ASEAN yang akan bertapak di Kuala Lumpur selama beberapa tahun, saya percaya kita harus bersedia merangka dan merebut peluang ini. Namun begitu ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Antara yang kita harus segera lakukan ialah untuk memastikan kita mengenal pasti untuk lebih terbuka dan meraihkan kepelbagaian multiculturalism. Tapi kalau kita membuka budaya kita dengan budaya tertutup, bagaimana kita ingin menjadi hos yang baik? Dan kepentingan ASEAN bukan hanya terlingkung dalam negara-negara ASEAN tetapi kepada rakan-rakan dialog ASEAN seperti Australia, Amerika, Korea ataupun China yang merupakan kuasa-kuasa besar kepada ekonomi. Justru awareness ataupun keyakinan ataupun keprihatinan dan kepekaan rakyat terhadap ASEAN ini harus dipertingkatkan kerana dalam satu kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang arif, kurang tahu tentang ASEAN, walhal Malaysia adalah di antara founding team dengan izin ataupun pasukan pertama yang membina ASEAN dan kita harus menerima ASEAN sebagai satu contoh kebanggaan yang harus dibesarkan. Kerana apa yang berhormat? Kerana pada ketika ini Amerika Syarikat baik, Eropah baik atau di beberapa belah tempat yang lain Timur Tengah dan sebagainya berdepan dengan krisis-krisis tertentu dan ASEAN yang kebetulan akan diterajui oleh Malaysia pada tahun 2025 mempunyai peluang itu kerana kita berada dalam kawasan yang aman, stabil dan kurang konflik. Mungkin ada satu dua perkara yang perlu diperbaiki, tapi saya percaya hal ini perlu diperbesarkan dan perlu diperhatikan, termasuk membina konsep kebersamaan ataupun mengukuhkan istilah komuniti ASEAN ataupun masyarakat ASEAN yang mempunyai kepelbagaian budaya tapi mampu menerima bertolak ansur serta hidup aman dan damai. Saya mohon untuk berbahas. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, iaitu dia jawapan padu secara singkat daripada YB Ahmaduddin ya, Menteri Besar Selangor ini. Jadi jelas sahabat semua apa yang dinyatakan oleh MP Machang berkaitan kononnya ya pengeluar tayar itu ya, saya lupa nama dia itu, sebenarnya adalah satu pemutaran belit fakta. Ya, dan ini yang dilakukan ya oleh pihak pembangkang hari ini. Kalau bukan menunggang sesuatu isu, mereka akan cuba untuk memutarbelitkan fakta. Sedangkan hakikatnya ini adalah penstrukturan semula yang dilakukan oleh Goodyear bukan saja di Malaysia, tetapi di negara-negara Eropah, di negara-negara ASEAN yang lain. Tapi mereka tidak sebut itu dalam perbahasan mereka, sahabat-sahabat semua. Untuk apa? Kerana kononnya mereka cuba mewujudkan persepsi politik jahat. Ya, kononnya kerajaan ini gagal sehingga ya Goodyear mengurangkan, menstrukturkan. Ya, kononnya bankrupt, ditutup dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, jelas
Kita tahu propaganda pembangkang yang ada pada hari ini tidak lain tidak bukan hanya untuk berpolitik, hanya untuk menunjukkan kononnya mereka lah yang paling hebat. Saya setuju, MP macam ini antara MP yang paling hebat dalam negara kita. Kerana perlu diingat, satu cadangan beliau sahabat-sahabat semua, yaitu print duit banyak-banyak untuk diberi kepada rakyat, untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Itulah antara cadangan yang paling hebat. Tidak pernah ada MP yang terhebat seperti ini, sahabat-sahabat semua, di dalam negara kita. YB Rafizi Ramli pun skala dengan kehebatan daripada MP macam ini. Jadi bagaimana sahabat semua dengan pandangan anda? Adakah anda setuju dengan saya bahwa MP macam ini antara ahli parlimen yang paling bijaksana, bijaksini di dalam negara kita? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.